Okey. Cari tempat cerah sikit. Oh, sini lebih clear. Okey, jelas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Okay. Saya baru balik dari brisk walking. Baru selesai. Hari ni tak banyak lah saya ronda. Ni kawasan baru saya baru pindah. Tapi duduk sementara dalam sebulan 2 bulan saja. Itu saya akan pindah ke rumah saya yang sebenar di Bangi. Tadi baru selesai brisk walking lebih kurang dalam 6,000 step. 6,000 step kalau kita buat konsisten, boleh hilangkan masalah kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, kaki mencucuk, dengan 5 ke 6,000 step saja. Tapi kena konsisten. Kalau boleh setiap hari. Kalau tak boleh setiap hari, lebih kurang dalam 3 ke 4 kali seminggu. Bila kita berjalan, anda kena ingat bila kita berjalan ada banyak sistem yang terlibat. Pertama adalah sistem peredaran darah. Yang ni yang menjadi masalah orang. Bila kita kurang berjalan, kurang pergerakan, maka sistem peredaran darah kita tak berapa lancar. Darah tak ada reason untuk bergerak lancar sebab dia tak ada pergerakan. Dia tak digerakkan, dia tak diperlukan. Tapi kalau kita berjalan, muscle bekerja. Bila muscle bekerja, muscle tu dia perlukan oksigen. Bila perlukan oksigen, maka dia akan arahkan darah untuk dapatkan bekalan oksigen. So darah mengalir, dia angkut oksigen, dia hantar ke muscle. Jadi pergerakan perjalanan darah tersebut, perjalanan darah yang lancar tu menghilangkan kebas-kebas kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan otot. Bila otot biasa digerakkan, anda kena ingat bila otot bekerja, otot akan keluarkan sejenis gas kita panggil nitric oxide. Ini ada kajian clinical study, sampai ada seorang saintis ni kaji berkaitan dengan nitric oxide ni sampai dapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1998. Anda boleh Google Dr. Farad Murad. Dia dari US Dia kaji berkaitan dengan nitric oxide, dia kaji berkaitan dengan L-arginine, sejenis amino acid. Maka dia dapat anugerah Nobel. Okay, jadi saya nak bagi tahu anda, bila kita berjalan, bila kita bergerak, otot digerakkan, otot digerakkan. Bila otot digerakkan, otot bekerja, otot tersebut akan mengeluarkan nitric oxide. Okay, apa fungsi nitric oxide ni? Fungsi nitric oxide ni, dia akan cairkan, dia akan kikiskan plak-plak yang tersumbat dalam salur darah. Dia akan anjalkan balik salur darah kita. Maka ini bagus untuk yang ada masalah kolesterol tinggi. Ini bagus untuk masalah kebas-kebas kaki, kaki rasa macam ketat, bersila sikit, kebas. Lepas tu belakang belakang pelipat lutut tu tak boleh nak bengkok. Lepas tu ada timbul urat yang kita panggil varicose vein. Inilah disebabkan simptom yang disebabkan oleh kurang pergerakan, kurang berjalan. Jadi ubat dia tak ada ubat. Ubat dia adalah berjalan. Hari ni saya ronda sambil jalan. Saya suka tengok property. Sambil jalan, saya tengok rumah-rumah baru. Ada tak rumah-rumah yang nak dijual? Ada tak rumah-rumah lelong? Itu saya punya minat sejak akhir-akhir ni, beberapa tahun ni. Rumah dekat belakang tu, anda tengok rumah kat belakang tu, itu saya baru beli tahun 2019, hujung 2019 saya beli lelong. Saya beli lelong lebih kurang dalam 95,000 tak silap 95,000. Rumah tu masih okey. Harga market price dia dalam 160,000.
Saya beli dalam 95,000 tu. Lepas tu saya renovate semua. Renovate dalam 38,000. Baru siap. Ni saya baru pindah lah. Saya pindahkan perabot. Lepas tu saya nak sewakan fully furnished. Ni baru siap kemas. Semalam baru tak adalah siap kemas sepenuhnya. Ada sikit-sikit lagi. Baru letak perabot, pasang katil balik. Lepas tu saya akan tinggalkan. Sebulan saya akan duduk dalam sebulan 2. Lepas tu saya akan pindah ke Bangi. Saya beli satu lagi rumah di Bangi. Saya beli kondo di Bangi. Jadi sambil kita jalan, nak tunjuk kata minat kita dengan kesihatan ke apa, biar seiring. Kan? Minat saya suka membaca, saya suka tengok rumah-rumah orang, pembangunan. Saya suka tengok pembangunan. Jadi sambil berjalan, sambil tengok kedai-kedai, sambil tengok development baru kan, pembangunan baru, rumah-rumah. So dia jadi terlalu asyik. Jadi jalan-jalan tak sedar dah 6,000 step. 6,000 step dah. Jadi ni bagus Jadi kalau anda dekat sini mungkin ada yang dah bersara contohnya dah bersara, duduk dengan suami isteri saja, anak semua dah besar-besar, mungkin anda spend setiap pagi, bang jom jalan, pergi jalan sambil cari breakfast. Jalan sambil cari breakfast, beli breakfast, lepas tu balik rumah. Kalau saya duduk dekat rumah lama saya dekat Bandar Seri Permaisuri, itu lagi lah. Dari rumah saya ajak isteri saya jalan, pergi beli sarapan. Kita bawa bekal siap-siap, kita bawa bekal air, kita bawa botol air siap-siap. Itu kita jalan, kita beli sarapan dekat tepi jalan. Lepas tu kita pergi lepak makan dekat tasik. Makan, minum, lepas tu balik jalan kaki balik. So benda tu dia jadi macam lifestyle, habit. Jadi kita tak ada lah macam setiap kali kita nak exercise, kita kena buat benda yang macam proper exercise. Nak kena masuk gym lah, nak kena. So benda tu dia jadi macam keterpaksaan. Tapi disebabkan kita nak sihat, kita terpaksa buat. Jangan jadikan habit gaya hidup sihat ni, brisk walking, macam brisk walking apa semua ni, jangan jadikan dia satu keterpaksaan. Jadikan dia satu benda yang enjoy. Kalau saya nak jumpa kawan-kawan lama, kawan-kawan lama saya takkan, jarang lah saya ajak jom kita lepak dekat mamak, lama dah tak jumpa kau. Tak ada. Saya jarang buat macam tu. Sebab saya tahu bila lepak dah buang masa kat situ, sejam 2 jam. Baik main dengan anak, baik spend dengan family, baik baca buku. So apa yang saya nak buat untuk tak buang masa, saya plan dengan kawan. Lama dah tak jumpa kau. Ada seorang kawan ni saya dah tak jumpa dalam 5-6 tahun lah. Zaman universiti dulu lah, zaman degree dulu. Lama tak jumpa. Tu saya tahu dia bekerja area dekat saja, dekat PJ saja, tapi jarang berjumpa. Walaupun duduk dekat tapi jarang berjumpa. Satu hari saya set nak jumpa dia. Saya kata jom jumpa. Kita jumpa esok pagi. Dekat mana? Kita pergi hiking. Yang tu yang saya pergi hiking dekat taman hiking Bukit Gasing tu, Bukit Kerinci dengan Bukit Gasing tu. Pukul 7.30 saya jumpa, kita hiking sama-sama. So tanya khabar dekat atas bukit sambil hiking tu. Lepas tu turun, breakfast sekali, tu balik. So dia ada manfaat kat situ. Satu manfaat silaturahim, lama kita tak jumpa kawan. Satu lagi manfaat kesihatan. Sama juga saya baru ni saya nak jumpa kawan junior saya lagi lah. Saya dah tak jumpa dia lebih kurang dalam 8 tahun ke 9 tahun. Lama lah Dia baik, sangat baik dengan saya. Pun sama juga, saya ajak dia hiking. Lepas hiking kita breakfast sama-sama. So ada dua manfaat. So tak ada lah setiap kali nak jumpa kawan lama kita borak-borak jumpa dekat kedai mamak ke kedai makan, just nak lepak. So dia dah jadi buang masa kat situ. Okay, topik hari ni bukan saya nak cerita pasal tu, tapi ada kaitan. Hari ni saya nak cerita berkaitan dengan rheumatoid arthritis. Saya dapat soalan datang daripada grup WhatsApp, yang mana saya sempat, yang mana tim saya forward, saya akan baca. Yang mana direct dalam grup WhatsApp, biasanya kalau sempat saya baca, kalau tak sempat memang saya tak baca grup WhatsApp. Saya terlalu banyak grup WhatsApp, pening. So saya akan ambil yang mana tim saya pass kat saya. Jadi kalau anda ada soalan,
tanya pada tim saya. Kita ada 2 nombor. Satu, anda boleh kontak Ehsan, anda boleh kontak Afif, dan anda juga boleh kontak Amir. Ada 3 orang kan. Okey. Jadi hari ni saya nak jawab berkaitan rheumatoid arthritis. Okey, apa penyakit rheumatoid arthritis ni? Rheumatoid arthritis ni adalah penyakit yang berkaitan dengan autoimmune. Ini kita panggil autoimmune disease, yang penyakit yang berkaitan dengan sistem imun, yang mana berlaku keradangan disebabkan sistem imun kita rheumatoid arthritis RA ni sistem imun dia overreactive. Autoimmune disease ni dia ada 2. Satu, very weak, mana imun kita terlalu lemah. Yang kedua adalah imun kita terlalu aktif, terlalu kuat, overreactive. Imun sistem tak boleh terlalu kuat, tak boleh terlalu lemah. Kalau kita terlalu lemah, kita boleh dapat penyakit kanser, terlalu lemah imun, HIV, H1N1, apa lagi, penyakit kaki, tangan, mulut, COVID. Ini semua autoimmune disease yang imun kita terlalu lemah. So sistem imun badan terlalu lemah, so kena tingkatkan balik. Ada juga penyakit autoimmune disease disebabkan sistem imun badan terlalu tinggi, terlalu overreactive, maksudnya terlalu kuat, yang mana kita kena slow down balik. Yang terlalu kuat sampai dia boleh serang tubuh badan kita. Antaranya adalah rheumatoid arthritis, RA. Kedua, SLE, eczema, sinus, rasa dong, imun sistem terlalu kuat sampai serang tubuh badan. Habuk sikit saja, tapi tubuh badan dia overreactive, dia serang penyakit tu, dia serang terlalu kuat. Eczema, air kotor sikit saja, tiba-tiba kita allergic, jadi phlegm, naik merah-merah. Sinus sama, rasa dong, sinus, makan sikit saja, orang lain makan okey, kita makan terus jadi merah-merah, gatal-gatal semua. Maksudnya imun kita terlalu tinggi, terlalu kuat, overreactive. So sistem imun ni tak boleh terlalu kuat, tak boleh terlalu lemah. Dia kena modulate, istilah dia modulate, kita kena laraskan. Alright. Jadi RA ni dia adalah sejenis penyakit kita panggil musculoskeletal, yang melibatkan muscle dan tulang, iaitu sendi lah. Kalau kat tengah-tengah sendi lah. So dia hanya attack sendi-sendi yang kecil-kecil, tangan, apa lagi, jari-jari, tangan, jari-jari. Sendi-sendi besar jarang dia attack. Dia hanya attack biasanya jari lah. Jari kita dia dah jadi macam bengkok, tu dia dah jadi macam, kita panggil merengkor. Apa istilah dia? Saya tahu merengkor. Dia macam ni dia macam ketat saja sendi. Okey. Jadi kadang-kadang dia jadi sakit. Bila berlaku radang dekat sendi tu, dia akan jadi sakit. Bila sakit, apa kita nak buat? Bila sakit, apa nak buat? Dia kalau dari segi perubatan moden, dari segi perubatan moden, biasanya dia akan bagi, dia banyak lah. Ada yang bagi ubat painkiller, ubat tahan sakit, NSDA, non-steroidal drugs, apa something berkaitan dengan, dia ada painkiller, dia ada bagi ubat, saya tak ingat lah jenis-jenis ubat tapi dia ada bagi ubat steroid. Pasal dia bagi steroid untuk tahan sakit, tak nak bagi berlaku radang. Tapi ini semua ada side effect kalau diamalkan, terutamanya steroid, dan boleh menyebabkan buah pinggang juga, masalah buah pinggang. Jadi bila kita berlaku keadaan macam tu, ada 2 benda yang dapat mengurangkan, reduce pain. Biasanya RA ni, rheumatoid arthritis ni, berlaku dalam umur lingkungan 35 ke 45, 35 ke atas dah boleh berlaku. Jadi apa yang saya sarankan, pertama, buat sedikit exercise. Sentiasa buat exercise supaya sendi tu tak ada ketat sangat. Anda boleh genggam bola, bola kecil tu, ataupun
genggam lah apa, dia ada senaman yang macam ada macam spring tu, kita tekan. Ataupun anda boleh genggam bola budak yang getah tu, anda boleh picit, pump. Kalau macam kita dema darah dia suruh pump bola tu kan, anda boleh pump tu supaya ada exercise. So tak ada lah dia kejung, kaku macam tu sakit Jadi ada pergerakan supaya aliran darah berlaku di situ. Sebab dia rheumatoid arthritis, artery yang melibatkan artery, melibatkan salur darah. So ada pergerakan. So kalau kita ada stress ball lah, okay, stress ball, anda boleh genggam tu. So bila genggam, kita compress, kita pump kan, kita paksa darah kita mengalir. So bila darah kita mengalir, boleh kurangkan radang di sendi-sendi. Kena buat selalu. Kena buat selalu. Yang kedua adalah dari segi pemakanan, untuk reduce pain, bukan untuk rawat rheumatoid arthritis, untuk reduce pain. Antara makanan untuk reduce pain, ikut kajian klinikal, kunyit hidup. Sebab dalam kunyit hidup ada sejenis bioactive compound, active compound yang kita panggil curcumin. Ada curcumin. Curcumin ni ikut kajian klinikal kata dia reduce pain sebanyak lebih kurang dalam 94%. Reduce pain, kurangkan kita punya kesakitan dengan ambil kunyit hidup. So anda ada dua cara. Anda boleh pergi farmasi, cari suplemen yang ada ekstrak curcumin. Itu yang pertama. Kalau macam nak jimat, tak nak guna suplemen, anda boleh ambil kunyit hidup. Yang kunyit hidup yang kita buat masak tu, anda ambil lebih kurang dalam ni besar ni, ibu jari ni. Jangan ibu jari ni sini. Ada ruas ni kan. Besar ni. Nak buat macam mana? Kalau makan macam tu agak pelik. Rasa dia pun, saya pun tak pernah makan kunyit hidup yang kuning tu. Saya pernah makan kunyit putih. Kita panggil temu temu kunci ke temu lawak apa ayah saya bagi. Memang sedap, berangin. Tapi kunyit hidup, kalau anda nak makan, anda boleh blend dengan air sedap sikit. Buah sedap. Anda blend dengan orange, anda boleh blend dengan lemon, anda boleh blend dengan apple. Blend sekali dengan buah supaya rasa kunyit hidup tu tak ada rasa. So tak ada lah terasa sangat. Air tu akan, of course dia akan jadi kuning saja. Nah, blend dengan apple, blend dengan air yang sedap sikit, yang buah-buah yang sedap sikit, rasa masam sikit, anda minum. Anda boleh amalkan sehari sekali. Setiap pagi anda boleh amalkan kunyit hidup. Jadi dia bukan minum terus hilang sakit, tak. Dia ambil masa. Sebab dia kena metabolize dulu. Masuk, dia kena metabolize dalam perut semua tu. Lepas tu kena ada enzim. Lepas tu dia kena berlaku penyerapan. Barulah darah akan angkut dia, penyerapan, terus barulah dia berfungsi sebagai pain killer. Kunyit hidup ni boleh bertindak sebagai natural pain killer. Dia ada anti-inflammatory properties, anti radang. Tapi kena amalkan. Sampai bila? Sampai elok. Sampai kita rasa dah berkurangan lah kita punya RA. Okay. Jadi bila pemakanan ni, dia tak ada apa kita panggil, prescription khas. Berapa inci nak kena ukur, berapa gram, tak ada. Makan saja sebab dia makanan. Tapi sampai bila tu saya tak tahu. Kita tak ada assessment lah pula. Kena sampai bila, makan sampai 1 bulan, tak. Makan saja sebab dia makanan. Makan saja sampai anda rasa macam wah, berkesan lah, hilang lah. Mungkin masa dalam sebulan, mungkin dalam masa 2 bulan, mungkin lebih. Tak ada masalah. Jadi teruskan sebab kunyit hidup memang bagus pun, kan. Kalau tak boleh nak blend macam tu, letak dalam, kita buat masak singgang kan. Kita letak dalam sup ikan ke apa kan, pun boleh juga. Ketuk-ketuk dia sikit, letak dalam ni. So pun boleh juga, kan. Alright. Itu yang pertama lah. Kalau nak terus dapatkan suplemen pun, boleh cari suplemen yang ada ekstrak curcumin. Anda baca label. Saya dah ajar macam mana cara baca label. So anda pun, saya consider dah boleh faham lah.
Baca label, tengok kurkumin tu berada di mana. Dalam label turutan tu kurkumin berada di mana. Kalau dia kata ingredient A, lepas tu B, lepas tu C, lepas tu kurkumin. So maksudnya A, B, C, kurkumin. Maksudnya kurkumin dalam suplemen tu, kurkumin kandungan 4 terbanyak. Dia bukan nombor 1. So maksudnya dia bukan sepenuhnya kurkumin. Maksudnya dia ada tambah A, dia ada tambah bahan B, tambah bahan C, baru kurkumin. Itu turutan tu yang menentukan berapa banyak kandungan. Kalau tiba-tiba dalam suplemen tu dia tulis pertama adalah gula. So gula berada di tangga pertama. Turutan pertama dia tulis gula dulu. Maksudnya gula paling banyak. Itu cara kita nak baca label. So kalau nak cari suplemen lah, cari yang dia ada tulis kurkumin. Kalau dia letak pada ingredient yang pertama ataupun yang kedua, tulisan turutan tu. Itu cara nak baca labeling lah. Itu saja yang boleh saya sarankan, sebab dia melibatkan autoimmune. Jadi bila melibatkan autoimmune, anda kena laraskan balik autoimmune dengan exercise, pemakanan sihat. Exercise, pemakanan sihat, tidur cukup, rehat cukup, tanpa stres, amalkan gaya hidup sihat, automatik sistem imun akan dilaraskan balik. Itu saja cara yang terbaik. Sebab dia bukan penyakit berjangkit. Kalau penyakit berjangkit, kalau macam COVID contohnya, COVID penyakit berjangkit, exercise, contohnya lah, kalau kita dah dapat exercise membantu, tapi sebab dia penyakit berjangkit, kena tahulah SOP dia. Kita tak boleh nak berjangkit dengan orang, dan kita tak boleh lah import another penyakit untuk datang balik. That's why lah kita kena kuarantin. Kalau exercise pun exercise dalam rumah, buka tingkap, dapat ke udara yang segar, exercise tempat, regangan tangan, regangan badan, buat regangan. Lepas tu tidur cukup, makan makanan sihat, elakkan makan fast food, kurang garam, kurang gula, automatik tubuh badan dia akan betulkan balik sistem imun. Itu saja cara. Dia tak ada satu benda makan, imun sistem terus naik dengan sendirinya. Tak ada. Dia kena support. Sebab imun sistem bergantung pada sistem peredaran darah, blood circulation. Imun sistem juga bergantung pada sistem pernafasan juga, sebab dia nak dapatkan oksigen. Semua dia ada connection antara satu sama lain. Alright. Itu saja jawapan saya. Ada juga suplemen yang kalau ni tapi takut macam dia terlalu mahal. Ada suplemen khas untuk treat immune system, tapi harga terlalu tinggi, dan saya pun tak tahu sampai bila nak kena makan. Bila dah jadi kos macam tu beratus, kita nak makan sampai bila. Jadi anda buat cara mudah ni dululah. Okey, itu jawapan saya lah. Rabi'ah Muhammad Yusof Azraisam. Saya tinggal area Bandar Seri Permaisuri. Saya dah baru pindah Bandar Seri Permaisuri, dah baru pindah dah. Seronok duduk sana. Saya dah duduk sana 3 tahun dah. Lepas ni saya nak kena pindah Bangi. Saya akan dapat kunci kat Bangi hari Rabu. Rabu ni saya akan dapat kunci. Nak kemas rumah, nak kena beli perabot baru pula, nak kena masuk kipas. So terlalu banyak kerja. Mungkin agak sibuk. Kalau saya tak sempat live, saya akan gantikan dengan video. Alright, okay, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga dapat manfaat. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh terus PM tim kami. Siapa yang masih belum dapatkan buku makan untuk kurus, cepat dapatkan. Kita buku makan untuk kurus dah ada di pasaran sebenarnya. Dah ada di MPH, dah ada di Popular. Ada list, publisher baru hantar list kat saya. Saya pun tak ingat ada dekat berapa belas bookstore. Dan saya tak tahu, rasa harga dia sama atau lebih tinggi. Saya tak pasti. Itu semua dia orang uruskan. Kalau anda ada pertanyaan berkaitan dengan buku, nak dapatkan buku, boleh PM tim kami. Dan juga
berkaitan dengan madu pun boleh PM tim kami juga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anda pada esok hari. InsyaAllah. Bye-bye.